Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Pensyarah kami iaitu Tuan Syekh Muhammad Alwi bin Syekh Abdul Kadir, Pensyarah kursus SCCG 3123 Komunikasi Perundingan bagi sesi semester April, sesi 2023-2024. Baik, pada hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Ibrahim Encik Aris, Encik Daud bin Ahmad Fauzi, Encik Muhammad Khairul Anwar bin Borhan dan Encik Muhammad Azhar bin Zakaria. Kami ingin membentangkan satu tajuk berkaitan komunikasi perundingan yang memerlukan kami membincangkan mengenai tindakan dan analisis yang perlu diambil apabila kami dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia, yang telah diaturkan oleh Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat. Kami juga turut ingin membentangkan 4 strategi komunikasi yang paling sesuai beserta justifikasi hujah kami yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Khairul Anwar bin Borhan, nombor metrik 276029. Saya ingin membentangkan tentang strategi komunikasi dan perundingan di antara budaya. Perundingan dalam konteks komunikasi adalah sangat penting untuk melaksanakan kerja dan mewujudkan pemahaman yang lebih baik antara dua pihak. Selain itu, budaya komunikasi terdiri daripada corak, tingkah laku, sikap, norma dan nilai yang disebarkan secara sosial oleh masyarakat tertentu, sama ada sebuah negara, kumpulan etnik atau organisasi. Ini mempengaruhi pendekatan strategi yang dibangunkan dari segi persaingan atau kerjasama bagi meneruskan berdaya saing dan berkembang dalam dunia. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam perundingan kerana ia merupakan asas untuk memahami, membina kepercayaan dan mencapai perjanjian yang saling menguntungkan. Secara aktif membolehkan perundingan memahami perspektif dan kepulauan pihak lain, memupuk empati dan mewujudkan asas untuk mencari titik persamaan. Di akhir perundingan, kedua-dua pihak haruslah mendapat sesuatu keputusan. Walau bagaimanapun, peningkatan pesat di peringkat globalisasi dan pelbagai tempat kerja telah mewujudkan satu keperluan untuk perundingan di peringkat antarabangsa adalah titik permulaan penting bagi mana-mana hubungan global. Seterusnya, perancangan perundingan. Kita harus mengenal pasti dan cuba tarifkan masalah sebelum perundingan dilakukan supaya perundingan itu berjalan dengan lancar. Kumpulkan kesemua isu berkait dengan masalah utama bagi perundingan tersebut akan fahami perkara objektif dalam perundingan. Kita juga harus mengenal pasti kehendak sebagai perunding supaya dapat menarik minat dan boleh memberi kerjasama dan juga tahu hak keupayaan atau cara alternatif lain. Sebelum perundingan, kita perlu membuat analisis terhadap pihak yang dibawa berunding supaya perundingan tersebut tidak menimbulkan sesuatu permasalahan dan apakah strategi yang hendak digunakan untuk menarik minat sehingga mendapat keputusan yang baik. Kaedah-kaedah yang bersesuaian juga perlu ada dalam diri kita supaya bagaimana hendak membentukkan isu pada orang yang dibawa berunding sekiranya timbul isu-isu permasalahan atau idea untuk dijawab. Yang akhir sekali, ketika kita juga perlu memainkan peranan sebagai pelanggan terhadap peraturan yang perlu dipatuhi untuk menjalankan perundingan dengan cekap dan telus apabila berhadapan dengan situasi ini. Seterusnya, 4 tindakan yang boleh diambil semasa proses perundingan. Yang pertama, perundingan hendaklah mengetahui tujuan perundingan yang dijalankan dan menilai semula supaya dalam perundingan dapat mencapai objektif bersama supaya mendapat kata sepakat. Yang kedua, proses perundingan boleh dijalankan dengan corak kolektivitis bagi memudahkan aturan semasa perundingan dilakukan. Yang ketiga, perunding diminta bersikap kepada konsentif dan birokratik bagi membantu dalam proses perundingan yang dijalankan. Yang keempat, akhir sekali mengenal pasti medium komunikasi untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi mengelakkan ketidakfahaman semasa perundingan berlaku. Sebagai contoh,
kita ingin berunding di luar negara seperti Amerika Syarikat. Kita perlu buat sedikit analisis gaya budaya negara berkenaan. Ini kerana apabila situasi ini berlaku, kita akan tidak menjadi panik atau resah untuk berhadapan situasi dalam rundingan. Maka perjalanan kita akan dipermudahkan dan teratur untuk menguruskannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daud bin Ahmad Fauzi, nombor metrik 275972, akan membuat pembentangkan berkaitan kronologi lawatan perundingan syarikat militeri niaga Sdn Bhd ke New York pada 23 Mei 2023 hingga 25 Mei 2023. Anjuran Bairuhal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat. Syarikat militeri niaga Sdn Bhd telah menghantar 4 orang wakil syarikat bagi tujuan rundingan dalam usaha sama berkaitan projek pembekalan aksesori ketenteraan yang berlangsung di Hotel Greenwich, New York. Tujuan utama lawatan ini diadakan bagi mengadakan proses rundingan dan pembekalan barangan ketenteraan. Lawatan ini bertujuan memperkenalkan rekaan baru bagi pakaian operasi ketenteraan bagi menarik minat wakil-wakil 20 buah negara yang terlibat di dalam rundingan tersebut. Selain itu, lawatan ini diadakan untuk perbincangan mengenai kontrak dan membincangkan kemajuan projek serta inisiatif perniagaan selain menangani apa-apa cabaran dan kebimbangan terhadap kesan ekonomi global. Pada hari pertama proses rundingan tersebut telah dipengerusikan oleh wakil Amerika Syarikat. Perkara pertama yang dibentangkan adalah berkaitan dengan kualiti produk yang dihasilkan. Wakil syarikat telah membuat pembentangan secara terperinci tentang jenis material yang digunakan oleh syarikat militeri niaga dalam proses pembuatan produk. Namun ketika ini terdapat beberapa wakil negara Eropah seperti wakil daripada Sepanyol, Mexico, Argentina dan beberapa wakil daripada negara-negara Afrika yang kurang faham berkaitan pembentangan yang telah dilakukan. Bagi mengatasi permasalahan tersebut, syarikat telah mengatur strategi iaitu menggunakan strategi pendekatan integratif digunakan dalam penyediaan terhadap perbincangan wakil-wakil negara yang terlibat di dalam proses rundingan tersebut. Tumpuan diberikan bagi mendapatkan persamaan dan mengurangkan jurang perbezaan pendapat. Strategi ini lebih memfokuskan keperluan serta keinginan pelanggan. Setelah rundingan masuk pada hari kedua, setelah meneliti pendekatan yang sesuai untuk mencari ruang selesa bagi berurusan dengan wakil-wakil antarabangsa, pihak syarikat mengambil pendekatan berbual secara lebih santai bagi mendapatkan keselesaan. Rundingan dijalankan dengan lebih lancar serta mudah untuk difahami dan dibantu dengan tayangan visual yang berasaskan produk keluaran syarikat militeri niaga Sdn Bhd bagi mendapatkan lebih kepercayaan serta keyakinan pihak-pihak wakil negara dalam sama melabur atau membeli produk daripada syarikat militeri niaga Sdn Bhd. Terima kasih kepada Encik Daud bin Muhammad Fauzi atas keterangan yang telah diberikan. Saya Muhammad Azhar bin Zakaria akan menerangkan 4 strategi komunikasi mengurangkan perbezaan budaya. Strategi yang pertama, indeks jarak kuasa menunjukkan kepada kemungkinan orang yang tidak mengalami ketidaksamaan yang lebih besar dalam masyarakat akan menerima dan mengharapkan pengagihan kuasa yang sama rata. Isu yang membimbangkan terhadap indeks ini adalah bagaimana masyarakat mengalami ketidaksamaan di kalangan rakyatnya. Kuasa ketidaksamaan dicipta dan digalakkan oleh pemimpin masyarakat, tetapi juga digalakkan oleh pengikutnya. Untuk aplikasi rundingan dengan orang barat, secara umum negara yang jarak kuasa rendah ini di mana lebih kecenderungan mereka ingin membuat keputusan perniagaan pada masa yang sesuai. Oleh itu, ia adalah penting bagi perundingan dengan barat untuk bersabar, malah memberi masa untuk melapor kembali dan perbincangan kumpulan.
Ini boleh dimasukkan dalam strategi dan agenda rundingan dengan budaya barat supaya perancangan dan memberi ruang masa yang sesuai bagi tujuan memberi rundingan kepada kurang dari tekanan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada rakan niaga. Seterusnya, strategi yang kedua ialah individualisme dan kolektivisme adalah mengukur betapa besarnya anggota masyarakat disatukan atau tidak bersepadu ke dalam kumpulan. Kedudukan budaya ditentukan oleh sama ada imej diri mereka yang diiktirafkan seperti saya atau kita. Masyarakat individualistik membawa keutamaan kepada rangkaian sosial di mana individu hanya bertanggungjawab untuk diri mereka sendiri dan keluargaan. Di Amerika Syarikat adalah masyarakat yang sangat individualistik kerana mereka adalah pengambilan risiko tinggi bahawa mereka bersedia untuk mengambil risiko bagi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, perundingan Amerika Syarikat didorong oleh nilai individualisme dan bergantungan diri. Biasanya lebih suka prosedur logik dan ukuran di mana titik-titik diperiksa dan ditawar secara individu dan berurutan. Disebabkan oleh nilai budaya, masa perundingan Amerika Syarikat bergerak melalui sesi tawar-menawar secepat mungkin. Mereka memberi tumpuan kepada hasil terakhir bagi segera perjanjian berasaskan kontrak dan kurangan perhatian terhadap hubungan atau projek kerjasama masa yang akan datang. Strategi yang ketiga, strategi komunikasi yang boleh mengurangkan perbezaan budaya adalah terhadap familiariti rendah, di mana kita boleh menggunakan penasihat atau ejen yang lebih memahami budaya pihak lain. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu untuk menjayakan perundingan dengan negara luar. Kita juga boleh membawa mereka dari mana mereka boleh membangun perundingan dan kemudian menjalankan kepada orang lain dengan memberikan format yang berkaitan kedua-dua pihak. Penterjemahan boleh melaksanakan proses ini boleh dicapai dengan membuat permintaan secara formal atau terus meminta sebelah pihak menggunakan cara kita. Komunikasi berkaitan termasuk semua jenis komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan mesej atau tidak ada atau menggunakan komunikasi seterusnya membantu komunikasi lisan menjadi lebih baik. Masa proses komunikasi secara bersemuka, nada suara dan reaksi isyarat adalah komponen komunikasi bukan lisan. Perundingan yang berkesan yang memerlukan komunikasi bukan lisan untuk menentukan seberapa baik komunikasi berfungsi semasa perundingan. Perundingan menggunakan komunikasi bukan lisan sebahagian daripada peralatan komunikasi manusia semula jadi. Matlamatnya adalah untuk lebih memahami orang yang dan membina hubungan. Terakhir, strategi komunikasi keempat yang sangat familiar, strategi unilateral. Perundingan mesti mahir dalam kedua-dua bahasa dan bukti mereka untuk memastikan kaedah ini berjaya. Ini menjelaskan bagaimana perundingan belajar menggunakan bahasa tubuh dan gaya bahasa orang lain semasa bercakap. Kejayaan Esprit dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran baru bergantung pada keyakinan diri mereka. Kemahiran bahasa adalah satu faktor yang sering dikaitkan dengan keyakinan diri. Apabila Esprit mempunyai peluang untuk bercakap dalam bahasa negara tuan rumah mereka, tugasan antarabangsa lebih mudah, rangkaan bantuan yang lebih besar diperolehi dengan bertanya kepada diri sendiri setiap kali menghadapi masalah atau tugasan. Okey, secara kesimpulannya, penjelasan yang dinyatakan di atas telah memberi banyak informasi yang jelas berkaitan dengan komunikasi. Ia bertindak sebagai satu proses penukaran idea,
pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya. Contohnya melalui simbol ataupun isyarat bagi tujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Bagi komunikasi antara budaya adalah perlu untuk kita mempunyai kesedaran terhadap budaya negara lain bagi membolehkan perkongsian nilai, interaksi dan komunikasi dapat berlaku dengan lebih mudah dan berkesan. Baik, secara tidak langsung, tindakan tersebut dapat memupuk hubungan harmoni antara masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian budaya. Justru itu, berdasarkan maklumat yang disampaikan, ia mampu menjadi rujukan tentang persediaan untuk menghadiri perundingan antarabangsa. Dengan keberkesanan strategi komunikasi yang dipraktikkan, ianya dapat dijadikan sumber bagi mempersiapkan diri dalam menghadiri rundingan dan mengaplikasikan komunikasi antara budaya. Dengan itu, cabaran yang dihadapi berkaitan dengan komunikasi antara budaya dapat diatasi dengan jayanya.